Hari ni saya nak share sikit. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada semua. Hari ni saya nak share sikit mengenai satu perkara yang kita selalu tengok ataupun kita tengok dalam masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pasal apa saya cakap itu? Sebab kadang-kadang orang melawat tanah kuburan ni biasanya bila ada kematian, bila mai bulan puasa ataupun bila hari raya. Sebenarnya tanah kuburan ni boleh saja kita pergi bila-bila masa pun, cuma mungkin atas faktor masa yang kita terhad, maka kita hanya boleh pergi pada masa-masa tertentu tadi sahaja. Tapi saya duk selalu pergi tanah kuburan ni. Tapi kali ni saya terfikir untuk buat satu perkongsian mengenai evolusi batu nisan. Maksud dia adalah perubahan-perubahan daripada segi struktur batu nisan, binaan dia macam mana, bentuk rupa parah dia macam mana kan. Kita tahulah asal batu nisan ni daripada batu granit, ada yang buat daripada batu sungai, ada yang buat daripada kayu. Tapi yang saya share untuk kali ni lebih kepada nisan yang dibuat pada batu. Dia lokasi ialah di tanah perkuburan Air Tawar, Perak. Okey, itu satu kampung berdekatan dengan Setiawan, Perak. Yang saya dapat kesan mulai daripada fasa sebelum tahun 1940. Sebelum tahun 1940, tahun 40, tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan sehinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun, kita kena ambil tahu juga bahawa pembuatan batu nisan ni berdasarkan pembuat dia sendiri. Mungkin di kawasan Air Tawar Perak ni, di kawasan Manjung Lumut, Setiawan, Air Tawar, betul macam saya cakap tadi, dia cara dia buat batu nisan tu macam ni, macam tu, macam ni. Dia ikut cara dia. Mungkin di tempat lain, di Kelantan, di Perlis, di Johor kan, di Riau kan, dia tak sama. Tapi ni kita ambil contoh di tanah kuburan Air Tawar. Mungkin kalau saya ada kesempatan, saya akan tengoklah di tanah kuburan yang lain. Okey. Ini batu nisan untuk orang biasa lah, bukan batu nisan yang bermotif seperti Aceh, batu nisan diraja, mucin bunga cempaka, macam-macam tak. Ini yang batu nisan biasa yang kebetulan memang saya selalu tengok bila saya balik sini. Dan saya terfikir untuk membuat perkongsian mengenai evolusi batu-batu nisan. Dan ada satu special, ada satu jenis batu nisan tahun 1946 milik seorang Allahyarham, seorang perwira negara, iaitu Alang Sakti yang mati dibunuh komunis semasa Bintang 3 bermerajalela di kawasan ni pada tahun 1946 yang lalu. Jom kita tengok sedikit video dan still foto yang saya dapat share kepada anda semua untuk kali ini. Kampung Air Tawar, Perak, Darul Rizwan. Selalu saya datang ke tanah perkuburan Air Tawar ni, tapi hari ni saya terfikir untuk melihat evolusi pembuatan batu nisan dari seawal-awal tahun 1920-an ataupun 40-an sehinggalah ke hari ini. Ini adalah tanah perkuburan Air Tawar yang lama, yang first, sebelum dipindahkan ke depan sana. Ini kawasan perkuburan baru Kampung Air Tawar, tapi jejak-jejak nisan tu kita boleh trace daripada tahun 60-an, 50-an lagi. Cuma yang mula-mula tadi tu, yang belakang sana tu, itu yang first sekali tanah perkuburan untuk orang Melayu di Air Tawar. Selain daripada nisan kayu dan batu sungai, ni adalah nisan batu yang terawal di tanah perkuburan Air Tawar ni. Tanah perkuburan yang first tadi yang saya tunjuk. Ini di bawah tahun 40-an lah, tahun 20-an, 30-an. Allahu'alam.
Okey, seterusnya kita tengok Nissan daripada tahun 40-an. Kita tengok cara pembuatannya lebih kurang sama macam saya kata tadi. Dia tukang yang sama lah. Ataupun kalau tukang tu meninggal, anak dia sambung, satu pattern dia sama. Ini yang tahun 45, 44, tahun 46. Sekarang dah tak ada dah. Nissan macam ni dah tak wujud. Kita lah Nissan lah, kita batu marble kan. Ini semua tengok tahun 40-an. Tengok pattern-pattern dia. Okey. Dan special ini adalah Nissan Raja Alang, iaitu seorang mata-mata khas ataupun special constable yang meninggal dunia, yang syahid dibunuh oleh pengganas komunis MPAJA pada tahun 1946 dahulu. Ada crest penghargaan daripada polis di Raja Malaysia ataupun polis Persekutuan Tanah Melayu pada masa tu. Kita beralih ke Nissan tahun 50-an, tapi dia masih ada motif macam tahun 40-an yang kita tengok sebelum ni tadi kan. Dia sama. Ni pun patah saya betulkan balik. Di depan ni pattern tahun 1955. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, tidaklah banyak berubah Nissan daripada 40-an ke 60-an, kerana ialah bergantung kepada pengaruh persekitaran kan. Jadi dia ada perubahan sikit-sikit lah daripada segi bentuk ukiran dan sebagainya. 1969, 13 Mei 69. Nissan tahun 74. Begitu juga fasa perolehan daripada 60-an ke tahun 70-an. Nissan ni tahun 74 masih tak ada banyak perbezaan. Zaman tu macam tak bergerak kan. Dia masih lagi dalam sama fasa dia. Jadi pada pengamatan saya, dia dah ketara berubah bila mai tahun 1980-an. Ini adalah Nissan tahun 80-an ni memang dah ketara, dia tak sama. Dia dah makin besar tau. Dia besar, dia punya struktur pun dah bulat, gemuk sikit. Ni tahun 90. Tahun 90-an. Tahun 90-an dia dah macam-macam style lah dah. Pengaruh tu dah macam-macam kan. Ni bersama lah. Yang ni gambar melibatkan awal 80-an, awal 90-an dan fasa 2010 hingga sekarang. Walau bagaimanapun kita dapati dua Nissan yang mengapit Nissan putih tu rasanya dibuat pada tahun yang lain. Walaupun berbeza tarikh kematian, iaitu tahun 1980-an dan awal 90-an. Ini contoh Nissan yang mereka bentuk ataupun corak dan patternnya pada tahun 2013. Sebelah ni tahun 58, pattern Nissan dia macam ni. Di sini pattern Nissan dia untuk tahun 69. Dia macam ni, dia nak sama macam pattern tahun 40. Sebenarnya pattern ni pun kita tak boleh jangka lah. Dia bergantung pada tukang buat Nissan tu. So ni tahun 80-an. Ni dah berubah dah, evolusi dah tahun 80-an. Yang ni tahun 69, nampak dia nak sama. Sorry, tahun 1963. Dia nak sama pattern dia dengan pattern 69. Sebelum kita tutup cerita, saya nak tambah sikit lah. Pembentukan Nissan ni, corak ataupun pattern ataupun reka bentuk Nissan ni bergantung kepada si mati lah. Kalau laki-laki tu dia bentuk dia bulat besar kan. Satu lagi kalau perempuan dia bentuk dia pipih. So tapi yang ni bukan terpakai untuk satu dunia, ini untuk alam Nusantara, untuk membezakan kubur itu kepunyaan Allah yarham lelaki ataupun Allah yarhamah perempuan ataupun wanita. Dia ada efek jugalah pembentukan tu kan. Macam mana dia ukiang Nissan perempuan, macam mana dia ukiang Nissan lelaki. Tu. Terima kasih. Jumpa lagi.